Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pertolongan, dan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pengampunan. Hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami, dan hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan amalan-amalan kami. Selawat salam ke atas junjungan besar kekasih kita, suri tauladan kita, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sekalian sahabat dan kerabatnya ajma'in. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sekali lagi kita bertemu dalam kuliah maghrib kita pada malam Jumaat ini di Masjid Al-Islah untuk membahaskan tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan firman Allah yang bermula dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Dan insya-Allah pada malam ini kita masih berada dalam surah Al-Ahzab dan kita akan menafsirkan ayat ke-70. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang tepat. Muslimin muslimat rahimakumullah, ayat yang ringkas tetapi padat. Ayat yang saya baru bacakan sebentar tadi, ianya merupakan kesinambungan ayat yang saya tafsirkan pada minggu lepas. Jika sekiranya minggu lepas Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, janganlah mereka seperti orang-orang yang telah menyakiti Nabi Musa, yang mana sekaligus mereka akan menyakiti Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini Allah turunkan perintah dengan meminta kepada orang beriman agar bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan sesuatu dengan ucapan yang tepat lagi benar. Muslimin muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama kita melihat beberapa kalimat, atau pada malam ini hanya satu kalimat saja yang akan saya tafsirkan dari sudut bahasa Arab dan dari sudut makna yang mana ia akan memudahkan kita memahami bahasa Al-Quran. Kalimat tersebut adalah sadida, qaulan sadida. Sadida mengikut dalam bahasa Arab, ianya mempunyai dua makna. Makna yang pertama, sadida, iaitu istiqamah, konsisten ataupun tepat. Makna kedua, iaitu kalau kita lihat kepada ahli bahasa Arab mengatakan sadida daripada kalimat sin dan dal, itu membawa makna seakan seseorang itu meruntuhkan sesuatu kemudian dibangunkan semula dengan cara baik dan sempurna lagi tepat. Maksud yang kedua tadi ingin menjelaskan bahawa seandainya seseorang itu sedang berdialog, sedang berdiskusi dengan orang lain atau sedang berdebat dengan orang lain, maka hendaklah terlebih dahulu
ia mendengar akan hujah-hujah yang diketengahkan oleh pihak lagi satu. Setelah selesai pihak lagi satu berbicara, tiba masanya atau gilirannya pertama meruntuhkan atau mematahkan hujah-hujah yang diketengahkan oleh pihak lagi satu. Dalam masa yang sama, ia membangun dan membina semula hujah-hujah yang baru supaya hujah yang diketengahkan adalah benar, tepat, lebih dekat kepada kebenaran. Ini maksud kalimat sadida. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan kepada orang yang beriman untuk mengucapkan sesuatu ucapan yang tepat, kalau kita melihat kepada kitab-kitab tafsir mu'tabar seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, mereka akan menjelaskan dalam tafsir mereka pandangan-pandangan para sahabat dan para tabi'in yang mengatakan yang dimaksudkan qaulan sadida, ada yang menafsirkan qaulan sadida adalah ucapan la ilaha illallah. Sehubungan dengan itu, orang-orang yang beriman hendaklah bertakwa kepada Allah dan banyakkanlah ucapan la ilaha illallah atau basahkan lidah mereka dengan la ilaha illallah. Ada juga yang menafsirkan qaulan sadida adalah qaulan perkataan yang tepat, benar dan sahih. Dan ada juga seperti Imam Al-Qurtubi dan seperti Bapak Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir kontemporari Al-Misbah menjelaskan yang maknanya qaulan sadida itulah pesanan Allah atau perintah Allah kepada orang yang beriman agar mereka mengucapkan sesuatu yang benar dan tidak wajar bagi mereka untuk memperkatakan sesuatu yang tidak benar, secara khusus kepada 3 individu yang berada di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan dalam surah Al-Ahzab, yaitu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua Sayyidatuna Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, ketiga Sayyiduna Zaid bin Harithah radhiyallahu anha. Ini kerana di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab, Allah telah menceritakan kepada kita bahawa Sayyiduna Zaid bin Harithah setelah berkahwin dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahsh, di mana kita tahu bahawa perkahwinannya tidak berpanjangan dan akhirnya keduanya berpisah. Dan setelah selesai iddah dan setelah berpisah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengahwini Sayyidatuna Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Jadi perkahwinan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam riwayat sejarah di mana Sayyidatuna Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha apabila beliau bersama dengan isteri-isteri Rasulullah yang lain, beliau merasa bangga dan beliau mengatakan kepada isteri-isteri Rasulullah yang lain, mengatakan, kamu mengahwini atau bernikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pinangan ataupun penerimaan perintah orang tua kamu. Sedangkan saya berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pinangan dan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dia satu ucapan yang baginya satu penghormatan kepada Sayyidatuna Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan penafsiran kita pada malam ini. Apakah faedah, apakah kepentingan apabila seseorang itu menjadi dirinya atau darah daging dirinya sentiasa berbicara dengan yang benar dan tepat? Kalau kita melihat ayat ke-71, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang yang beriman akan rahsia dan hikmah kepentingan orang yang mengucapkan kebenaran, yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Sadaqallahul azim. Yang maksudnya yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki baginya amalan-amalannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya. Maksud ayat ini mengikut ulama-ulama tafsir ialah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalannya, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada orang itu taufik agar setiap amalan-amalannya sentiasa ke arah kebenaran, sentiasa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan akan diampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Mengikut ulama mengatakan akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dalam masa yang sama, kalau kita melihat tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau menegaskan bahkan seandainya beliau melakukan dosa kesalahan untuk hari esok, Allah akan ilhamkan ke atas orang itu untuk segera bertaubat daripada kesalahan yang dilakukan oleh lidahnya. Itulah keindahan yang dapat diraih bagi orang yang sentiasa berkata benar dan jujur. Di akhir ayat 71 Allah menegaskan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapat keberuntungan dengan keberuntungan yang amat besar. Moga-moga Allah SWT kurniakan kita keberuntungan. Di akhir pertemuan yang ringkas ini, saya ingin datangkan dua potong hadis yang amat sederhana yang ada kaitannya bagaimana kita memelihara lidah kita agar kita sentiasa dapat berucap dengan qaulan sadida. Pertama, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir. Apabila Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man najatu ya Rasulullah?" Apakah sesuatu yang dapat menyelamatkan diriku ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Amsik alaika lisanak." Yaitu maksudnya, kendalilah lidah kamu dengan baik. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Uqbah bin Amir agar sentiasa menjaga lidahnya dengan baik, agar sentiasa dia berucap dengan ucapan yang baik, atau lebih baik dia berdiam dari berbicara sesuatu yang tidak mendatangkan faedah ataupun manfaat. Kedua, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Ditanya, apakah manusia nanti akan dihitung disebabkan yang dilakukan lidahnya? Rasulullah menjawab, "Wahai Muaz, tidak ada seseorang yang wajahnya tersungkur, dihirit di api neraka, melainkan disebabkan perbuatan natijah daripada lidahnya." Muslimin muslimat rahimakumullah. Ini dia dua potong hadis yang ringkas nak menunjukkan bahawa sangat bahayanya lidah kita. Sehubungan dengan ini adalah jauh lebih baik kita mengambil iktibar dari firman Allah tadi agar kita sentiasa bertakwa kepada Allah dan sentiasa berucap dengan ucapan yang baik. Moga-moga Allah merahmati kita fid dunya wal akhirah. Di akhir pertemuan ini, seperti biasa, sama-sama juga kita tidak putus untuk sentiasa berdoa kepada Allah dan sentiasa berdoa agar Allah SWT mengangkat kepayahan yang sedang kita alami dan Allah gantikan kepayahan ini dengan yang jauh lebih baik, iaitu keamanan, kemakmuran, kesejahteraan untuk negara kita Singapura secara khusus dan untuk negara yang lain satu dunia. Moga-moga Allah SWT merahmati kita dan memberkati kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Sekian saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Moga-moga kita dapat bertemu lagi pada minggu akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.